A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di kalangan kamu sesama kamu dengan cara yang batil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan, yang masuk dalam badan jadi daging, fannaru awla bih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sikit pun masuk neraka ke? Bahasa mudah macam itulah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sikit pun masuk neraka ke? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ya, walaupun sebatang kayu sugi. Tuan-tuan boleh nilaikan berapa harga sebatang kayu sugi? Kalau di Masjid Seri Petaling tu lagi murah. Kalau kita dekat Banting tu mungkin mahal lah. Mahal-mahal pun RM1 je satu. RM1 nilainya masuk dalam badan kita dengan cara yang batil. Fannaru awla bih, kata Nabi. Nerakalah tempat utamanya. Akhirat nanti tak ada tempat yang ketiga. Dua tempat je kembali kita.
syurga atau neraka, khalidina fiha abada, kekal kita ke dalamnya selama-lamanya. Dunia ni kita rasa lama dah. Tonton yang hidup mungkin 60 tahun, 70 tahun Allah berikan usia, rasa lama dah. Ada yang rasa cepat, pejam kelik, tahu-tahu dah anak sekolah, masuk sekolah menengah macam saya. Rasa macam baru keluar sekolah, tapi tahu-tahu anak dah nak masuk sekolah menengah. Tetapi dunia ini bukan selama-lamanya. Tempat kita bercucuk tanam, dan akhirat nantilah tempat kita menuai apa yang kita tanam di dunia. Baik yang kita tanam, insya-Allah mudah-mudahan baik yang kita tuai. Kalau sebaliknya, na'udzubillahi min zalik. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita, pengajian kita dalam kitab Faham Faraid ini dapat memberi panduan kepada kita supaya tidak termakan harta secara batil. Kerana kata ulama, memakan harta dengan cara salah, yakni tidak mengikut faraid, juga termasuk dalam kategori memakan harta secara batil. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, nasiban mafruḍa, ketetapan yang telah difardukan, diwajibkan kepada ahli waris. Nasiban mafruḍa fariidatan min Allah, dan ini adalah kefarduan, kewajipan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilihan kedua, bukan pilihan terakhir. Gaduh adik-beradik berebut harta pusaka baru nak pilih faraid, bukan, tetapi pilihan pertama, fariidatan min Allah, ketetapan Allah yang diwajibkan ke atas kita umat. Harta kita kat dunia kita punya, tapi bukan milikan mutlak. Allah bagi pinjam. Kita mati kembali kepada Allah, dan Allah pulangkan kepada waris-waris kita bila kita meninggal dunia dengan cara faraid. Jelas dan mudah untuk kita faham. Kalau kita lihat dalam bab-bab fiqh yang lain, banyak hadis Nabi SAW kita jumpa berkenaan dengan hukum sekian-sekian. Hukum berkaitan jual beli, hukum berkaitan sembahyang, puasa, zakat. Tetapi dalam bab faraid ini cukup sedikit. Kalau kita jumpa arba'in, hadis arba'in, 40 hadis berkaitan perkara sekian-sekian. Dalam bab faraid tak banyak jumpa hadis. Itu pun bila dicampur-campur, termasuk dalam bab wasiat, termasuk dalam bab hibah, masih belum mencukupi 40. Sebab apa? Sebab Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ke-12 dan seterusnya, jelas dan tuntas isi kandungan tentang pembahagian faraid. Kalau kita baca terjemahan pun dah boleh faham dah. Antaranya contoh, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami, nisfu 1/2 daripada harta peninggalan isteri kamu, sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Jelas. Hujungnya fariidatan minallah. Ini ketentuan, kefarduan yang telah difardukan oleh Allah kepada kita. Ya, belajar faraid hukumnya fardu kifayah. Tetapi pembahagian faraid apabila berlaku kematian, fardu ain ke atas semua waris. Kerana ianya adalah kewajipan waris terhadap harta pusaka arwah, sama ada arwah ayah dia ke, mak dia ke, datuk atau nenek dan sebagainya. InsyaAllah malam ini kita sambung muka surat 80 dalam bab mawani'ul irthi, iaitu penegahan pusaka.
Bila kata pusaka, bukan bila berlaku kematian terus bagi faraid, tidak. Faraid ini tempatnya, turutan dia yang kelima. Ada perkara-perkara sebelum faraid yang wajib waris uruskan sebelum faraid. Faraid ini tempat kelima, last sekali. Kalau kita naik bas lompat-lompat, bas loncat, kalau dulu ada bas loncat, daripada sini nak ke mana, contoh kalau saya daripada tempat saya Sekincan nak pergi ke Kelang, contoh ke Tanjung Karang dulu, Tanjung Karang ke Kuala Selangor, Kuala Selangor ke Kelang, baru jumpa. Ini ibarat 5 perhentian, hujungnya 5 barulah faraid. Sebelum tu ada 4 perkara yang wajib dilakukan oleh waris, yang lepas kita dah sentuh bab tersebut. Perkara-perkara yang perlu dilakukan sebelum faraid kepada harta si mati. Yang pertama, kita flashback secara ringkas urusan jenazah si mati. Mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Ambil duit daripada harta si mati, gunakan untuk perkara ini, urusan jenazah. Waris lain setuju atau tidak, jangan peduli. Ini kewajipan waris untuk ambil harta si mati, uruskan perkara ini. Yang kedua, berkenaan dengan hutang si mati dengan Allah. Hutang puasanya kalau ada tertinggal, belum sempat diqadahkan, wajib fidyah. Hutang dia ketika hidup di kalangan orang yang mampu untuk mengerjakan haji tetapi belum sampai seru, belum dapat panggilan, maka wajib dibadalkan hajinya. Kalau ada nazarnya yang belum tertunai, wajib dilunaskan oleh siapa? Waris tadi. Yang ketiga, hutang dengan manusia. Yang ni biasa kita lihat. Bila selesai sahaja solat jenazah, biasanya wakil daripada jenazah, sama ada anak dan sebagainya, akan berucap, tuan-tuan, hari ini ayah saya tiada, jadi mohon doakan kebaikan, semoga tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Kalau adalah arwah berhutang dengan sesiapa, boleh berhubung terus dengan saya. Ini biasa kita dengar. Ini hutang sesama manusia. Yang keempat, wasiat kalau ada. Hukum wasiat sunat, tetapi pelaksanaan wasiat adalah wajib. Siapa yang wajib buat? Waris. Waris kena tahu yang ini wasiat daripada arwah, dan dia sebagai waris wajib menunaikan, melaksanakan wasiat tadi sekiranya cukup syarat. Dan syarat-syarat wasiat pun saya rasa kita dah sentuh sebelum ini. Antaranya salah satunya bukan kepada ahli waris. Yang ni pun banyak berlaku. Qala Nabi SAW, Inna Allah qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak, yakni faraid, kepada haknya, iaitu waris. Fala wasiyata liwarithin, maka tak boleh lagi diberikan wasiat kepada ahli waris. Syarat lain bukan kerana urusan maksiat. Nanti ayah mati, tanah dekat ujung kampung ayah punya seekar, kamu buatkan disko, contoh. Perkara maksiat, batal wasiatnya. Kemudian tidak lebih daripada 1/3. 1/3 daripada, bukan semua harta, selepas urusan jenazahnya, selepas hutang dengan Allah, selepas hutang dengan manusia, baru tempat yang keempat, wasiat. Kalau contoh nilai wasiat arwah tadi kurang daripada 1/3, laksanakan. Kalau lebih, ada baki 3,000, wasiatnya 2,000 nilainya, lebih daripada 2/3, maka ambil maksimum 1/3. Kalau nak laksanakan juga boleh dengan syarat takharuj. Apa makna takharuj? Keluar daripada kaedah faraid. Syaratnya ada 3 di kalangan ahli waris, aqil baligh. Itu yang pertama. Kalau ada di kalangan ahli waris yang belum baligh, maka tak boleh diambil bahagian dia untuk laksanakan wasiat si mati tadi. Sebab melebihi 2/3, melebihi 1/3, maka telah mengambil hak daripada ahli waris yang sepatutnya dapat mengikut faraid.
maka kena ahli waris akil baligh. Yang kedua, dia kena tahu dahulu berapa bahagian dia mengikut faraid. Dan yang ketiga, ikhlas, rela hati, bukan kerana paksaan. Kalau ada yang tak setuju, aku tak setuju nak laksanakan wasiat arwah dengan kadar tertentu, kadar tersebut kerana melebihi daripada 1/3 dah mengambil hak aku tak setuju. Yang lain haram, kata dia, tamak. Tamak maknanya apa? Ambil hak orang masuk poket dia. Yang ni bukan tamak, ini hak dia. Syarat yang ketiga tadi, kena rela hati. Sama juga kalau kita nak bagi sama rata di kalangan ahli waris. Nak bagi sama rata ke, nak bagi ikut muafakat ke, yang tu ujung kampung abang ambil, yang 1 ekar lagi yang dekat sebelah sini kamu ambil dia, muafakat. Atau nak sama rata sekalipun, syaratnya 3 tadi. Taharruj tadi di kalangan ahli waris, akil baligh, kemudian tahu bahagian mengikut faraid, dan yang ketiga ikhlas, iaitu rela hati untuk menyerahkan hak dia, yang mana dia sepatutnya dapat banyak tetapi dikurangkan bahagian dia untuk sama rata, untuk muafakat, untuk laksanakan wasiat jika lebih 1/3. Penegahan pusaka. Penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mewarisi harta si mati. Tak semua waris dapat harta. 3 perkara ini yang menegah seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Walaupun dia anak kesayangan arwah, dia anak kesayangan, anak emas kepada si mati. Jika ada 3 perkara yang boleh menghalang dia daripada mewarisi harta pusaka, haram dia mewarisi harta pusaka tersebut. 3 perkara ini. Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka sama sekali. Keadaan mereka ketika itu, walaupun masih bernyawa, tetapi mereka dianggap sebagai tidak wujud. Kalaupun dia ada, bahagian dia ibarat tidak ada. Contoh yang pertama, sebab pembunuhan. Si mati perempuan, ada suami, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Suami dapat berapa? 1/4 kerana si mati ada anak. Kalau misal kata kes ini suami bunuh isteri, walaupun tak sengaja, maka suami tadi walaupun dia hidup, dia dianggap tiada, hartanya akan kembali kepada anak-anak isteri tadi dengan cara asabah, lizakari mithlu hazzil unsayan. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Nisbahnya 1 perempuan, 2 lelaki. Ibarat suami tadi tak ada, walaupun dia ada bernyawa, tetapi dianggap sebagai tidak wujud. Penegahan ini juga dinamakan sebagai halangan, al-hajbu bil wasfi. Seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka oleh sebab 3 perkara, iaitu yang pertama dengan sebab pembunuhan. Wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Rawahun Nasa'i. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu suatu daripada harta pusaka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati. Seumpamanya anak membunuh ayahnya atau isteri membunuh suaminya. Selain itu juga, dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Ini maknanya tadi, tak mempengaruhi. Ibarat dia tak ada, walaupun dia bernyawa. Kalaulah misal kata ayah ada, ibu ada, suami ada, anak-anak ada. Yang bunuh anak-anak, ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Ikutkan ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4.
bakinya kepada anak-anak tadi. 2 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, dengan nisbah seorang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Yang bunuh anak lelaki, maka akan mendapat anak perempuan tadi. Berapa bahagian anak perempuan? Kalau seorang, 1/2. Cuma kiraan tadi dia akan lihat pada keadaan. Sebab kalau tak silap dia termasuk dalam masalah al-umariyatain, ataupun lagi satu lagi masalah. Sebab bila kira-kira balik, bahagian suami dan juga ayah ibu tak sama. Itu panjang perbahasan. Maknanya apa? Kalau yang membunuh itu terbukti dia membunuh, maka dia dianggap tiada. Dia tidak mempengaruhi bahagian orang yang lain. Kalau misal kata dia ada dan dia tidak membunuh, dia ada perkara-perkara yang menghalang dia untuk mewarisi, dia akan mempengaruhi orang lain. Contoh, seorang anak, dia ada seorang je anak lelaki, maka suami akan dapat 1/4. Anak ni bunuh maknya, maka suami akan dapat 1/2. Sebab ibarat si isteri ni tadi tiada anak, walaupun anaknya hidup lagi bernyawa. Menurut mazhab, selain itu juga dia tidak dapat mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalangi ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak wujud di sisi syarak. Menurut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka, seperti yang pertama, pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya boleh membunuh, seperti mengelar leher dengan pisau. Na'udzubillah. Beberapa tahun yang lepas, kita digemparkan dengan peristiwa seorang anak menyembelih ibunya. Sanggup seorang anak menyembelih ibunya, walaupun bukan dengan niat untuk harta, juga terhalang. Walaupun dengan tidak sengaja, juga terhalang. Dalam bab bunuh berkaitan dengan faraid ini agak straight, agak tegas. Sebab berkait dengan harta, berkait dengan apa yang masuk dalam badan kita. Sebab itu dalam bab faraid ini, walaupun mengajinya itu fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Bukan itu maksudnya. Tetapi pelaksanaannya di kalangan ahli waris fardu ain. Dia belajar ke tak belajar ke tentang faraid, dia wajib mengikut faraid. Bagaimana caranya? Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli. Pergi dekat mahkamah syariah, contoh, dapatkan sijil faraid. Dekat situ kita tahu suami berapa, ayah berapa, ibu berapa, anak-anak berapa. Dan wajib sebagai waris patuh dan ikut. Kalau dia nak bagi sama rata ataupun muafakat, kena tahu dahulu syaratnya, berapa bahagian dia mengikut faraid. Kita nak bagi hak kita, daripada banyak kepada jadi sikit kepada orang lain, sedangkan kita tak tahu berapa bahagian kita, takkan jadi. Dan antara hikmah kenapa disyaratkan kena tahu dahulu, supaya tak berlaku penyesalan di kemudian hari. Kan nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, orang tanya dia, kau dapat pusaka berapa mat? Aku dapat 1 ekar. Itu ikut faraid ke? Tak. Itu ikut sama rata. Kau tahu tak bagian faraid kau berapa? Tak. Aku kirakan. Kalau ikut faraid mat, engkau dapat 1.5 ekar. Hah? Kejut dia. Kalaulah dulu aku tahu, mesti aku tak bagi sama rata. Contoh. Ini hikmah, bukan sebab. Perkara tersebut wajib kena tahu, tetapi hikmahnya. Bila kata hikmah, bukan tujuan, tetapi hikmah supaya tidak berlaku penyesalan di kemudian hari. Kalaulah 20 tahun akan datang, cerita balik, tahu, aku tahu bahagian aku ikut faraid berapa, sepatutnya 1/5, seekar setengah. Tapi tak apa, kami dah sepakat sama rata, seorang seekar, tak ada masalah. Sebab dah tahu dahulu. Kebanyakan yang berlaku tak tahu. Bukan kat tempat ni je, banyak tempat lain pun sama juga. Sebab
Bab faraid ini dia agak sensitif di kalangan kita, kalangan umat. Di kalangan, sebab tu kata Nabi SAW, ilmu faraid ini adalah ilmu yang akan dicabut, antara yang awal dicabut di kalangan umatku. Maka akan berlaku, kata Nabi SAW, fitnah berkaitan tentang harta. Ketika mana? Ketika tidak ada lagi orang yang mampu untuk menyelesaikan berkaitan tentang faraid. Nak kata lemahnya manusia ini, kita tak mampu nak bagi siapa yang sepatutnya dapat banyak ni, sebab akal kita terhad. Siapa yang tahu? Allahu a'lam. Kerana dia Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu keadaan waris kita. Dia tahu keadaan semua perkara kerana dia Rabbul Alamin. Kita tak tahu. Boleh jadi anak kita lebih banyak manfaat kepada kita. Boleh jadi mak ayah kita. Boleh jadi pasangan kita. Kita tak tahu. Akal kita terbatas untuk tahu yang mana lebih banyak manfaat kepada kita selepas ketiadaan kita, selepas kematian kita. Maka Allah yang tentukan. Yang kedua, pembunuh hampir sengaja, iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh, seperti dengan memukul mangsa dengan kayu yang kecil, dan dengan perlahan mangsa mati akibat pukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian, juga termasuk dalam perkara pembunuhan yang menjadi halangan dia untuk mewarisi harta pusaka. Yang ketiga, pembunuhan tanpa niat atau tidak sengaja, iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh, seperti seseorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya mati, juga termasuk. Ayah tadi tak boleh mewarisi harta anaknya. Begitulah sebaliknya, anaknya yang terlanggar tak sengaja menyebabkan kematian ibu atau ayahnya, dia terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Yang keempat, di pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak belum baligh, orang kurang upaya atau orang gira termasuk juga. Nak kata bab bunuh dalam bab faraid ini agak tegas, agak strict. OKU bunuh pun dia pun tak boleh. Ataupun kanak-kanak yang belum baligh pun dia tak boleh mewarisi. Pembunuhan dilakukan dengan hak, seperti abang membunuh adik sebab mempertahankan dirinya, pun termasuk dalam perkara yang menghalang dia daripada mewarisi harta. Buku surat 82. Seseorang hakim atau qadi yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya kerana kesalahan membunuh. Dia sebagai hakim, qadi, dia memutuskan perbicaraan ini, diputuskan anaknya sebagai pesalah. Anaknya dihukumkan mati, qisas, kerana membunuh orang lain. Ayah ni tadi tak boleh mewarisi harta anaknya, walaupun dia seorang hakim, seorang qadi. Nak kata sampai tahap macam tu, nak kata bab pembunuhan ini betul-betul menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka, walau apa jua keadaan. Bila dikatakan membunuh, maka dia terhalang. Anak menjadi saksi atau memberi sokongan kepada saksi yang menyebabkan hukum mati dijatuhkan kepada bapanya. Bukan dia yang putuskan, bukan dia hakim, dia menjadi saksi sahaja. Saya menjadi saksi bahawasanya ayah saya ini terlibat dalam pembunuhan sekian-sekian. Kemudian qadi memutuskan ayahnya dihukum mati. Anak ni tadi pun tak boleh mewarisi harta ayah si tadi. Isteri waris dipaksa atau diugut supaya membunuh suaminya. Bunuh suami kau. Ni pistol ni kat kepala isteri. Terpaksa bunuh. Dari segi hukum dia tak berdosa. Dia bunuh, tetap terhalang daripada mewarisi harta suaminya. Suami mengupah atau menyuruh orang lain untuk membunuh isterinya. Bukan dia bunuh, tapi dia upah orang lain, pembunuh upahan, bunuh isterinya, bunuh ayahnya, bunuh ibunya, walaupun bukan kerana harta, kerana dendam contoh. Bukan sebab harta, kerana dendam pun termasuk dalam perkara yang menghalang dia daripada mewarisi harta.
Salah satu kaedah fiqh ialah man isti'jala asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Maksudnya ialah sesiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba masanya, maka hukumnya dia ditegah daripada mendapatkannya. Dalam arti kata lain, dalam bahasa mudah, bukan dia yang bunuh, dia menyuruh saja. Dia yang menghukumkan sebagai qadi, sebagai hakim, dia memutuskan perbicaraan. Ayahnya dijatuhkan hukuman mati, bukan dia yang bunuh. Atau dia menjadi saksi perbicaraan ayahnya sebagai pembunuh, juga termasuk dalam perkara yang menghalang, kerana dia dikira sebagai termasuk dalam terjadinya kematian pemilik harta. Kematian si mati tadi, antara salah satu puncanya adalah dia, walaupun bukan dia yang membunuh. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, namun harta pusakanya boleh diwarisi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Maksudnya apa? Dia bunuh ayah, dia terhalang daripada mewarisi harta ayahnya. Dia meninggal dunia, anak-anak dia boleh mewarisi dia, sebab yang menghalang, yang terhalang si pembunuh daripada mewarisi harta. Walaupun dia pembunuh, dia mati, dia ada anak, anak-anak dia bunuh dia tak bunuh, anak-anak dia boleh mewarisi harta dia. Yang ini kepada siapa yang membunuh atau menyebabkan kematian si mati, maka dia terhalang. Itu maksudnya yang dikatakan pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, namun hartanya boleh diwarisi oleh ahli waris jika dia meninggal dunia. Syaratnya ahli waris dia itu bukan membunuh dia. Dan juga perkara-perkara yang boleh menghalang daripada mewarisi harta. Adapun seseorang yang tidak menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya, maka dia layak terima harta pusaka. Misalnya dia telah membunuh jirannya, kemudian bapanya mati sebab kemalangan jalan raya, maka dia berhak terhadap harta pusaka bapanya itu. Maksudnya apa? Dia ni memang pembunuh, tetapi bukan bunuh ayahnya, dia bunuh orang lain. Status dia sebagai pembunuh. Dan sekarang masih lagi dalam perbicaraan. Dan semalam baru diputuskan contoh, dia disabitkan kesalahan membunuh. Bapaknya dengar berita, sakit jantung, meninggal dunia. Dapat tak waris? Dapat. Sebab anaknya tadi bukan bunuh ayahnya, bunuh orang lain, walaupun dia sebagai pembunuh. Itu maksudnya. Di antara hikmah pembunuh tidak dapat mewarisi harta mangsa yang dibunuhnya ialah untuk menjaga kepentingan institusi kekeluargaan supaya terhindar daripada rasa tamak ahli waris untuk mendapatkan harta pusaka dengan segera. Kalaulah bunuh ni bukan menjadi halangan, mudahnya orang bunuh. Anak bunuh ayah, nak harta cepat. Anak bunuh ibu, sebab tak apa, pembunuh pun dapat mewarisi harta. Ini hikmah, bukan sebab. Sebabnya ini perintah Allah, ini larangan Allah. Tetapi hikmahnya supaya apa? Terhindar daripada rasa tamak ahli waris tadi untuk mewarisi harta pusaka dengan segera, dengan cepat. Orang tua ni tak mati-mati lagi ni. Na'udzubillah. Kalau menganggap begitu, aku bunuhlah, letak racun dalam makanan, mati aku dapat harta. Na'udzubillah min zalik. Isyak, saya dimaklumkan malam ni ada majlis kenduri tahlil arwahnya. Jadi dimaklumkan kita berhenti selepas isyak, bila azan isyak. Dan insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu. Akan datang kita akan sambung perkara yang kedua yang menghalang daripada seseorang itu mewarisi harta pusaka. Soalan kumpul bulan depan kita bacakan kalau ada soalan lah. Okey, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ana itu kasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.